Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan berbincang tentang macam mana nak menjawab soalan pembangunan negara. Okay, soalan ini saya dah bagi pada pelajar sebelum ini dan ini merupakan latih tubi kita dan hari ini kita masuk pada latih tubi pembangunan negara iaitu politik. Okay, di bawah politik, pelajar dah tahu ada 3 perkara iaitu kepemimpinan, nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Jadi kita akan tengok ketiga-tiga ni macam mana kita nak tackle soalan menggunakan kod warna dan macam mana kita nak jawab soalan tersebut. Baik, untuk hari ini kita akan lihat 3 soalan yang berkait dengan politik. Okay, 3 soalan ni ialah sistem yang pertama, sistem politik yang diamalkan oleh negara Kota Melaka memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Dan kalau pelajar tengok soalan 1 dengan soalan 3 dia sebenarnya sama saja kehendak dia. Cuma cara dia soalan tu tanya ataupun soalan tu digubal nampak berbeza. Okey, contoh dekat bawah ni berdasarkan teks Sulalatus Salatin dia kata umum. Sedangkan pada soalan 1 tadi dia kata yang berkisar pada Kota Melaka. Jadi dia nak fakta politik yang ada dekat Kota Melaka. Tapi kalau soalan 3 pelajar tengok dia kata berdasarkan teks Sulalatus Salatin umum. Huraikan sistem politik. Dia nak politik tapi kat dalam teks Sulalatus Salatin. Yang membawa kepada kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Nampak tak? Dia tekankan juga di situ sebenarnya dia nak tentang Melaka juga. Apa yang ada kaitan dekat dalam Melaka. Maka dekat sini pelajar kena jawab yang ada di antara bab 4 hingga bab 10. Okay, jadi raja-raja pun kena ada yang berkait dekat dalam tu. Bermula daripada Sultan Muhammad sehinggalah Sultan Mahmud. Kalau pelajar guna Iskandar Zulkarnain, Raja Suran dan sebagainya tak diterimalah sebab apa? Tak berlaku dalam Kota Melaka. Okey, di sini pelajar juga boleh lihat dia nak ayat kepentingan pada soalan 1. Tapi soalan 3 dia tak nak ayat kepentingan. Jadi pelajar nak bagi boleh, tak mau bagi pun tak apa. Macam saya kata ada, kalau kita tengok analisis kehendak soalan macam yang saya lakukan, saya nampak hanya ada 6 ayat yang memang digunakan ataupun yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Yang itu ada dalam nota dan saya telah pecahkan ayat huraian tu menjadi beberapa ayat yang memang pelajar perlu ada dekat dalam jawapan, perlu adakan dalam jawapan pelajar untuk memperoleh markah. Selain daripada fakta contoh peristiwa. Jadi ayat huraian tu saya pecahkan. Jadi ayat kepentingan, ayat ulaskan, ayat jelaskan, ayat bincangkan, ayat huraikan dan ayat kesan. Okay, jadi pelajar boleh tengok balik. Di sini kalau dia dah kata dia nak politik, kita dah tahu macam tadi saya dah terangkan kepada pelajar ada 3 perkara di bawah politik itu iaitu kepemimpinan, nasionalisme, peraturan dan undang-undang. Jadi ketiga-tiga ni pelajar boleh ambil untuk melengkapkan 5 isi pelajar. 2, 2, 1. Okay? Jadi yang mana terpulang pada pelajar. Dan kalau kita lihat pada soalan 2, okay, dia boleh tanya pada teks yang dikaji. Okay? Satu teks Sulalatus Salatin, satu lagi pada teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi di sini politik ni kita boleh tengoklah terdapat pada 3 juga iaitu kepemimpinan, nasionalisme, peraturan dan undang-undang. Dan dia nak juga ayat kepentingan, ayat huraian dan kaitkan ayat kesan dalam pembangunan negara. Baik, sekarang kita akan lihat satu persatu kehendak soalan. Okay, soalan yang pertama, tadi kita dah tengok sistem politik yang diamalkan oleh negara Kota Melaka memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Di sini pelajar boleh lihat kod warna yang ada, warna hijau itu menunjukkan fakta. Fakta dia ialah sistem politik. Okay, yang diamalkan di Kota Melaka. Maknanya di sini sistem politik yang akan menjadi fakta pada pelajar ialah sistem politik yang berada di negeri Melaka saja. Tak boleh negeri lain.
Okey, macam dekat dalam teks Suratul Salatin dia ada cerita tentang Kedah, dia ada ceritakan tentang Majapahit, negeri Cina dan sebagainya. Tapi yang di sini pelajar kena cari yang ada dekat dalam Kota Melaka sahaja. Dan kenapa sistem politik ini memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Jadi pelajar kena huraikan berdasarkan contoh peristiwa yang ada dekat dalam teks Suratul Salatin. Maknanya di sini dalam orang kata negeri Kota Melaka itu sahaja. Okey, di sini pelajar boleh tengok cara jawab dia dalam muka surat 4 dekat nota pembangunan negara. Okey, dan saya nak terangkan di sini sistem politik ni, kalau dia kata politik, kita dah tahu di bawah politik macam yang tadi saya sebutkan ada 3 perkara, iaitu kepemimpinan, nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Jadi nak bagi cukupkan 5 fakta, pelajar boleh ambil 2-2-1. Okey, sama ada pelajar nak ambil kepemimpinan 2 ataupun nasionalisme 2 ataupun peraturan dan undang-undang 2, itu terserah kepada pelajar. Janji pelajar perlu cukupkan 5 fakta ataupun 5 isi. Okey, jadi ambillah yang mana yang sesuai. Dan kalau pelajar lihat dekat dalam nota, saya dah letakkan kotak-kotak yang berwarna merah yang merujuk kepada okey, ini fakta kepimpinan, ini fakta nasionalisme dan ini fakta peraturan dan undang-undang. Okey, jadi cara nak jawab dia saya tunjuk dekat sini satu sajalah dan yang lain pelajar boleh rujuk dekat dalam nota yang diberi. Contoh saya berikan di sini ialah fakta yang berkait dengan kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, fakta yang pertama ialah kepemimpinan di mana pembesar ataupun pemerintah yang ada di Melaka seorang yang bijaksana. Jadi kita letak sini kepemimpinan pembesar dan pemerintah yang bijaksana. Okey, jadi kemudian kita bagilah ayat huraikan. Okey, ayat huraian dekat sini kita tengok negeri Melaka mempunyai pemerintah dan pembesar yang bijak dalam menyusun strategi pemerintahan dan peperangan. Itu adalah ayat huraian dan kemudian kita lihat ada juga ayat kepentingan di sini. Sebab apa? Dah dinyatakan dekat situ dia nak ayat kepentingan. Dan kemudian pelajar bagilah contoh di mana sistem politik tu berlaku pada zaman pemerintahan siapa. Contoh kat sini Sultan Alauddin Riayat Shah menangkap pencuri dan memastikan negara Melaka bebas daripada kejadian curi yang berleluasa. Okey, jadi di sini kita boleh tambah lagi. Kalau contoh ni kalau rasa macam tak lengkap dengan penjelasan dia, kita boleh tambah Sultan Alauddin Riayat Shah dengan bijaksana telah mengatur strategi untuk menangkap pencuri dan memastikan negara Melaka bebas dari kejadian curi yang berleluasa. Jadi di bawah tu adalah ayat ulasan, ayat perbincangan ataupun ayat penjelasan. Di mana ayat ulasan ataupun penjelasan ini merupakan huraian secara terperinci. Jadi yang ini pun boleh jadi ayat huraian juga. Okay. Jadi kita cerita kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh baginda menyebabkan semua pembesar termasuk Temenggung dan Tun Mutahir mengambil tindakan secepat mungkin. Okay. Jadi kan orang kata dia jadi suri teladan. Jelaslah di sini kebijaksanaan pemerintah menjadikan negeri Melaka aman dan rakyat tidak lagi dilanda ketakutan. Okey, Melaka aman itu menunjukkan ayat kesan apabila wujudnya kepemimpinan yang bijaksana. Okey, jadi macam itulah pelajar perlu huraikan jawapan pelajar. Baik, sekarang kita lihat kehendak soalan yang kedua, iaitu politik memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. Okay, di sini pelajar boleh lihat saya telah meletakkan kod warna di mana fakta, di mana adanya ayat kepentingan, ayat huraian, ayat contoh peristiwa berdasarkan teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan pelajar kena kaitkan
pembangunan negara. Ayat kesan dengan pembangunan negara. Jadi sini kita tengok dia nak juga politik. Jadi bila dia nak politik maknanya tiga-tiga perkara tadi tetap akan ada, iaitu kepemimpinan, nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Tapi di sini pelajar kena buat samalah 2-2-1 juga untuk mencukupkan 5. Tapi pelajar kena tambah ayat kepentingan, ayat huraian, dan bezanya di sini ialah contoh peristiwa. Kerana apa? Pelajar kena kait dengan saudagar besar dari Kuala Lumpur. Okey, dan kemudian kena huraikan dan bagi ayat kesan pada pembangunan negara dalam huraian tersebut. Okey, di sini pelajar boleh lihat untuk politik kepemimpinan kita boleh tengok ada dua kepemimpinan yang ada dekat sini, iaitu kepemimpinan yang ada pada YB Yusof dan kepemimpinan yang ada pada Encik Muhammad. Jadi pelajar boleh guna dua lah dekat situ untuk dijadikan fakta. Fakta yang seterusnya nasionalisme, iaitu pelajar boleh lihat pada golongan-golongan macam bangsawan ni, contoh Encik Muhammad, YB Yusof, okay, dan pelajar boleh lihat pada rakyat biasa iaitu Sudin, ada Rahim, Mahani dan sebagainya. Jadi boleh ambil dua dekat situ. Peraturan dan undang-undang pun pelajar boleh ambil juga. Sebab apa? Memang ada peraturan dan undang-undang dalam SBDKL. Okay, pelajar boleh lihat contoh dia peraturan yang terdapat orang kata dalam pejabat, aturan pejabat, peraturan pejabat. Jadi di sini kita boleh tengok bila mana Mahani telah menyatakan kepada Datuk Tan kena buat appointment kalau untuk berjumpa dengan Encik Muhammad. Dah buat ke appointment ataupun orang kata dia tanya dekat ni, tapi dia tanya dalam keadaan sopan santun dan dia minta okey tunggu nanti sampai Encik Muhammad tiba baru boleh masuk ke dalam pejabat. Okey, jadi di sini kita boleh ambil lah sama ada pelajar nak buat kepemimpinan 2, nasionalisme 2 ataupun peraturan dan undang-undang 2. Bagi cukup 5 fakta. Okey, ini merupakan cara kita nak jawab. Okey, nilai nasionalisme. Yang ini saya bagi contoh nilai nasionalisme pula sebab tadi kita dah tengok cara jawab kepemimpinan. Okey, nilai nasionalisme iaitu berbangga dengan tanah tumpah ataupun berbangga dengan negara kita sendiri ataupun cinta akan negara. Jadi di sini kita bagilah ayat huraian semangat nasionalisme cinta akan negara ni wujud apabila setiap masyarakat ataupun setiap warga yang ada dalam negeri tersebut ada perasaan cinta pada negara yang begitu mendalam. Lepas tu kenapa cinta ni penting? Okey, rasa cinta pada negara ni penting. Itu ayat kepentingan. Dan kemudian kita boleh bagi ayat ulasan ataupun ayat penjelasan ataupun perbincangan untuk memantapkan lagi huraian kita. Kalau tak nak pun tak apa. Sebab apa? Soalan dia nak ayat huraian saja. Okey, dan kemudian bagilah contoh. Contoh ni kita boleh ambil satu watak tu kalaulah dia kata berdasarkan teks ataupun watak-watak dalam teks, kita boleh ambil satu watak tu dalam 2 ataupun 3 isi saja. Tak boleh sampai 5. Sebab dia bukan tanya satu tokoh je, satu watak je. Dia tanya semua watak yang ada dekat dalam SBDKL tu. Jadi kena bagi pelbagai watak. Okey, dekat sini watak yang kuat kita boleh tengok YB Yusof untuk jawab nasionalisme ataupun politik lah. YB Yusof, Encik Muhammad ada, Rahim ada, Sudin ada, Mahani ada. Jadi boleh cukup 5. Tapi kalau pelajar rasa sukar nak mencari watak-watak lain yang ada nilai nasionalisme, pelajar hanya nampak Encik Muhammad saja. Jadi bagilah 2 fakta yang ada contoh Cik Muhammad. Okey, yang 3 lagi tu boleh bagi yang lain lah, watak-watak yang lain. Okey, jangan bagi kelima-lima watak Cik Muhammad. Sebab apa? Tidak menjawab soalan. Okey, soalan dia bukan tanya nilai orang kata politik yang ada pada Encik Muhammad. Okey, kalau dia tanya Cik Muhammad baru boleh bagi 5 contoh menggunakan contoh Encik Muhammad. Okay, sekarang kita akan lihat kehendak soalan yang terakhir iaitu soalan yang nombor 3.
Okey, di sini kita nampak kan macam soalan pertama tadi dia tanya berdasarkan Kota Melaka. Tapi di sini dia kata berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Namun kalau pelajar lihat di bawah tu dia kata kena kaitkan dengan kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka di Nusantara. Maknanya di sini dia masih juga nak orang kata fakta dan contoh peristiwa yang berkait dengan Kota Melaka, iaitu bermula daripada bab 4 hingga bab 10 di mana orang kata kegemilangan Kota Melaka tersebut. Memang ada bab orang kata 11 hingga 15 mana Sultan Mahmud dah lari, tapi itu tak berlaku dekat dalam Kota Melaka dah. Okey, jadi di sini pelajar kena tengok raja-raja yang ada dekat dalam tu lah. Kalau yang pelajar boleh tengok sistem politik yang diamalkan waktu kegemilangan Melaka, boleh lihat pada Sultan Muhammad, Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Ada lagi sultan, tapi kita tengok pada 5 ni sebab apa? 5 ni yang nampak orang kata jelas dekat dalam cerita tersebut. Okey, jadi di sini pelajar boleh tengoklah fakta sistem politik yang ada dekat dalam Sulalatus Salatin. Kena bagi 2-2-1 juga supaya mencukupkan 5 fakta. Kemudian dia nak ayat huraian, ayat contoh peristiwa yang berkait dengan Kota Melaka dan ayat kesan juga yang berkait dengan kegemilangan Melayu Melaka di Nusantara. Okey. Jadi pelajar kena lihatlah apa fakta yang sesuai. Dan kalau pelajar nak guna fakta yang ada dekat dalam jawapan soalan 1 tadi pada soalan 3 ni pun boleh diterima. Okey, walaupun dekat dalam soalan 1 tadi ada ayat kepentingan, tapi kalau letak dekat sini ayat kepentingan tu tak ada masalah. Kalau tak nak letak pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah tahu 4 ni yang akan memberikan markah kepada pelajar. Okey, kita tengok. Di sini saya bagi contoh untuk fakta yang berkait dengan peraturan dan undang-undang pula. Kan dia ada 3 di bawah politik. Jadi yang pertama tadi saya bagi contoh kepemimpinan. Macam mana nak jawab fakta kepemimpinan. Yang kedua saya bagi macam mana nak jawab fakta nasionalisme. Cuma contoh saja berbeza sebab dia tu soalan untuk SBD KL. Okey. Yang ini saya bagi peraturan dan undang-undang. Jadi sini kita letakkan tentang undang-undang dan larangan-larangan tertentu seperti undang-undang curi ataupun undang-undang derhaka dan sebagainya. Yang mana yang sesuai lah dengan teks Sulalatus Salatin. Jadi sini kita bagi ayat huraian sebab dia tak perlukan ayat kepentingan. Jadi kita tak bagilah. Kita bagi ayat huraian dan diikuti dengan ayat contoh peristiwa dan kesan kepada negara Melaka tu. Negeri Melaka tu. Apa akan berlaku jika undang-undang dan peraturan ini dilaksanakan. Jadi kesan dia Melaka menjadi aman dan tenteram kerana tiada lagi kes kecurian. Okey, jadi yang itu yang penting. Kita nak kaitkan ayat kesan ni kepada negara, bukan kepada masyarakat, bukan kepada insan seperti yang kita bincangkan sebelum ni. Okey, kalau untuk raja kita bagi pada watak tu ataupun saya untuk pembangunan insan. Tapi kalau untuk masyarakat kita bagi untuk masyarakat. Sekarang ni kita tengah menjawab soalan pembangunan negara. Maka ayat kesan tu dia menjurus kepada pembangunan negara tersebut. Okey, kalau pelajar silap bagi untuk masyarakat, bagi untuk watak ataupun diri, maka pelajar akan hilang markah untuk ayat ini. Okey, ayat kesan kepada pembangunan negara. Baik, sebelum kita dengar dengan lebih lanjut, jadi sekarang ni kita berada pada soalan yang berkait dengan pembangunan negara di bawah politik. Okey, politik ada 3 iaitu kepemimpinan, nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Okey, sekarang kita nak tengok tentang kepemimpinan pula. Okey. Di bawah kepemimpinan kita akan bincangkan 5 soalan yang berkait dengan kepemimpinan. Okey, macam mana soalan tu ditanya dan macam mana kita nak tackle soalan tersebut. Okey, seperti yang pelajar lihat di sini ada 5 iaitu soalan 1 berdasarkan teks Sulalatus Salatin dan dia suruh nilaikan
kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Okey, sama juga macam jati diri. Jadi dekat sini nilai kepemimpinan yang ada pada sultan ataupun orang kata pembesar, dia lebih kurang sama dengan nilai yang ada dalam jati diri dekat pembangunan insan. Okey, selain pada tu kita juga boleh lihat nilai kepemimpinan yang ada pada nilai kemanusiaan untuk raja dan pembesar dalam pembangunan insan. Jadi mudahnya di sini soalan kepemimpinan, dia akan tanya fakta kepemimpinan pada watak-watak tertentu. Jadi kalau kepemimpinan ni kita boleh tengoklah watak dia mestilah watak yang menjadi ketua. Okey, jadi di sini selalunya kalau dalam teks Suratul Salatin dia akan tanya kepemimpinan yang ada pada raja ataupun sultan atau pembesar. Okey, yang dalam saudagar besar dari Kuala Lumpur dia akan tanya yang ada pada watak wakil rakyat, pengarah syarikat, maknanya ahli perniagaan ataupun ahli usahawan, ahli perniagaan yang berjaya. Okey, jadi itu orang kata pentingnya. Tapi kalau dia kata kepemimpinan dalam keluarga, boleh juga. Macam dengan orang kata tanggungjawab ayah kepada anak-anak, suami kepada keluarga dia. Okey, tapi soalan selalunya lebih tertumpu kepada kepemimpinan ketua dalam negara ataupun dalam perniagaan dan sebagainya. Okey, jadi di sini kita tengok kalau dia tanya kepemimpinan, selalunya dia menjurus kepada watak-watak tertentu lah macam jati diri. Jaranglah dia nak tanya umum. Tapi ada juga soalan yang dia tanyakan umum. Cuma dia menjuruskan kepada golongan-golongan tertentu. Okey, di sini kita tengok soalan 1 untuk Sultan Mahmud Shah. Okey, kepemimpinan yang ada pada Sultan Mahmud Shah. Soalan 2, kepemimpinan raja yang digambarkan dalam teks Suratul Salatin. Jadi umum dekat sini raja mana pun tak apa, bermula pada bab 1 hingga bab 15. Tapi kalau pelajar nak ambil bab 4 hingga bab 10 tentang orang kata kegemilangan Kota Melaka tu, lagi baguslah sebab apa? Orang kata akan ada jelaslah dalam skema. Okey, dan kemudian kita tengok yang soalan 3 pun dia kata aspek kepemimpinan yang terdapat pada watak-watak sultan. Nampak tak? Jadi kepemimpinan ni lebih menjurus kepada ketua negara. Okey, kalau dalam SBD KL, wakil rakyat, perniagaan, ya. Walaupun memang sebenarnya kepemimpinan ni wujud juga dalam sebuah rumah tangga ataupun orang kata jiran, tetangga macam penghulu mahmud, ketua kampung. Okey, jadi kita boleh lihat sebenarnya kalau dekat dalam orang kata ulama ataupun keagamaan, Imam Sa'ad sebagai ketua imam. Okey, tapi soalan dia lebih menjurus kepada watak-watak sultan, watak-watak ahli perniagaan dan sebagainya, pembesar dan sebagainya. Kalau kita tengok soalan 4 dengan soalan 5 pula, dia berkisar pada saudagar besar dari Kuala Lumpur. Dan di sini pelajar boleh lihat, dia tanya tentang Encik Muhammad. Maknanya di sini kedua-dua soalan ni walaupun nampak berbeza tapi sebenarnya dia meminta fakta dan contoh peristiwa yang sama. Okey, cuma beza dia mungkin dia suruh satu dia mungkin suruh hurai, mungkin satu dia suruh bincang. Tapi dekat sini soalan ni dua-dua dia minta pelajar huraikan. Okey, pernyataan tersebut. Okey, seperti yang digambarkan dalam teks Sulalatus Salatin. Teks Sulalatus Salatin pula. Teks saudagar besar dari Kuala Lumpur. Okey, okey, selepas ni kita akan bincang dengan lebih terperinci satu-satu soalan. Baik, kita lihat kehendak soalan yang pertama. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, jadi pelajar highlightkanlah itu contoh peristiwa yang perlu pelajar bagi, iaitu berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Nilaikan. Okey, nilaikan di sini dia nak suruh orang kata macam kita buat penilaian. Maknanya kita kena bagi penjelasan, ulasan dan perbincangan ayat macam tu untuk menilaikan
tentang kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Okey, kepemimpinan Sultan Mahmud Shah ni merupakan fakta. Okey, jadi pelajar kena bagi fakta kepemimpinan yang ada pada Sultan Mahmud Shah. Okey, sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi di sini ayat nilaikan ni pelajar boleh bagi sama ada positif ataupun negatif kerana pelajar menilai nilai kepemimpinan yang ada pada Sultan Mahmud Shah tersebut. Okey, jadi kita kena bagi contoh peristiwa pun yang ada kait dengan Sultan Mahmud Shah lah. Ya, jadi di sini kita tengok kena ada ayat fakta iaitu kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Ayat nilaikan iaitu pelajar kena bagi penjelasan ataupun ulaskan ataupun kena bagi orang kata perbincangan lah hak baik dengan buruk. Okey, jadi di sini lepas pelajar bagi tu pelajar boleh bagilah contoh ataupun pelajar bagi contoh dulu baru pelajar bagi ayat nilaikan. Dan akhir sekali pelajar kena bagi kesan kepimpinan tersebut pada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kait dengan negeri Melaka tersebut. Jadi kita tengok contoh. Di sini kita tengok orang kata nilai kepimpinan yang positif lah. Selalunya kalau kita nak bagi, kita bagi yang positif dahulu. Jangan bagi yang negatif. Memanglah ada yang negatif. Okey, macam pemimpin yang kejam kalau Sultan Mahmud ni. Tapi sebaiknya kita ambil yang positif dahulu. Sebab apa? Itu lagi mudah untuk kita bagi orang kata penjelasan ataupun huraikan. Okey, jadi kat sini kita tengok Sultan Mahmud ni memang dia terkenal dengan pemimpin yang mementingkan ilmu agama. Sebab apa? Dia sanggup merendah diri untuk menuntut ilmu agama tersebut. Walaupun kalau kita tengok orang kata Sultan Mahmud ni nampak dia ni macam kejam sebab apa? Saudara abang dia sendiri pun dia sanggup bunuh dan sebagainya, tapi bila datang pada ilmu memang dia sanggup lakukan apa saja iaitu merendah diri untuk menuntut ilmu agama tersebut. Jadi pelajar bagilah huraian dan kemudian ayat kepentingan. Okay, kemudian pelajar bagilah contoh peristiwa di mana Sultan Mahmud belajar kitab maklumat. Jadi yang ini yang kita nampak dia mementingkan ilmu, dan bila dia ada soalan diajukan kepada dia tentang rezeki, dia cepat-cepat pergi orang kata hantar utusan untuk bertanyakan tentang perkara tersebut. Dan bila dia dah balik, utusan tu balik, dia dapat jawapan, dia segera sebarkan jawapan tersebut kepada share ataupun kongsikan jawapan tersebut dengan rakyat dia. Okay, jadi di sini kita nampak okey, orang kata betapa dia ni menghargai ilmu tersebut. Okey, jadi di sini kita guna ayat penjelasan ataupun ulasan bila ada ilmu ni, kehidupan negeri Melaka, masyarakat negeri Melaka menjadi terjamin dan ada pengetahuan. Bila mereka ada pengetahuan, mereka dapat orang kata melakukan kerja harian dengan lebih baik. Okey, kesan dia negeri Melaka dipandang tinggi. Sebab apa? Kita kena bagi kesan berdasarkan kepada pembangunan negara. Negeri Melaka ni dipandang tinggi kerana mereka ni mempunyai pusat ilmu pengetahuan yang baik, yang canggih. Okey, apa saja pertanyaan tentang yang berkait dengan ilmu agama akan dapat diselesaikan. Kehidupan masyarakat juga menjadi lebih terurus kerana agama menyediakan garis panduan yang merangkumi semua aspek kehidupan dan sistem pemerintahan negeri. Jadi ayat kesan kena kaitkan dengan negara dulu. Okey, lepas tu kita nak bagi untuk yang lain tu, itu terpulang lah. Ya. Baik, kita tengok kehendak soalan yang kedua. Okey, masih berkait dengan teks Sulalatus Salatin, tapi di sini dia nak huraikan kepemimpinan raja. Maknanya raja dekat sini, raja yang ada dekat dalam teks Sulalatus Salatin. Dia tak cakap pun dekat sini, kata dia nak berdasarkan Kota Melaka. Jadi pelajar boleh bagi asal ada dekat dalam teks Sulalatus Salatin daripada bab 1 hingga 15, pelajar boleh guna. Tapi kalau pelajar nak guna yang ada dekat Melaka saja, bab 4 hingga 10 pun tak ada masalah, boleh juga. Jadi kan
Kalau tadi kita tengok yang berkait dengan Sultan Mahmud dalam muka surat 12 dekat nota tu, sekarang kita boleh tengok kepimpinan raja yang pelbagai, yang banyak lagi. Sebab apa? Kalau kita tengok raja-raja dekat Melaka, ada 5 raja yang orang kata agak terkenal lah. Dikenali ramai daripada raja-raja yang ada dekat dalam teks tu. 5 raja ni kita boleh tengok Sultan Muhammad, Sultan Mansur, Sultan Muzaffar, Sultan Alauddin dan Sultan Mahmud. Jadi pelajar boleh ambil kepemimpinan yang ada pada mereka ni. Macam contoh satu, sanggup berkorban. Kita dah tahu dah memang pada Sultan Muzaffar Shah. Dah nampak jelas. Kalau kita tengok orang kata bertanggungjawab ataupun orang kata berani. Kita boleh tengok dekat dalam diri Sultan Alauddin Riayat Shah ataupun Sultan Mahmud. Sultan Mahmud dia pergi perang, dia yang berada kat hadapan, berani dia hunus untuk melawan Portugis. Kalau Alauddin Riayat Shah, dia turun padang sendiri dan berjaya membunuh pencuri dan menangkap pencuri ketika kes kecurian berleluasa di Melaka. Jadi di sini pelajar boleh lihat semua nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada muka surat 9 hingga 14 dalam pembangunan negara. Dan cerita ini juga ada pada pembangunan insan, iaitu pada jati diri dan nilai kemanusiaan. Cuma bezanya di sini apabila kita nak olah ayat, kita kena kaitkan dengan pembangunan negara, bukan pembangunan insan, bukan pada individu dah, bukan kepada watak raja tu dah. Kita kena kaitkan dengan pembangunan negara. Okey, Contoh kita akan bagi orang kata nanti sebab apa soalan yang ketiga juga merupakan soalan yang sama. Walaupun cara penulisan dia, cara arahan dia berbeza, tapi dia masih nak aspek kepemimpinan pada watak-watak sultan di Melaka. Okey, nampak tak kat sini? Kat sini dia mau Melaka, yang tadi umum. Okey, jadi di sini pelajar boleh ambil contoh jawapan yang ada pada muka surat 12, muka surat 9 hingga 14 dan jawab soalan yang nombor 3 ni. Okey, tapi beza je di sini, tadi dia nak huraikan dan sekarang dia nak ayat perbincangan. Ayat nilai tadi yang atas tu lebih kurang samalah macam ayat perbincangan dekat sini nanti. Okey, masih juga dalam teks Suhatus Salatin dan pelajar kena bagi ayat kesan yang berkait dengan pembangunan negara. Okey, bila jawab soalan pembangunan negara ni kena tune dah dekat kepala kita. Kita kena bagi semua yang kait dengan negara. Tak boleh dah dengan masyarakat, dengan insan ataupun individu. Okay, pelajar kita boleh tengok contoh kat sini, bertanggungjawab. Okay, bertanggungjawab menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan ataupun menunaikan tanggungjawab dalam menguruskan sebuah negeri atau mentadbir negeri. Okay? Kenapa dia penting kita boleh letak. Dan di sini pelajar boleh lihat jawapan ini masih boleh digunakan untuk soalan 1, soalan 2 dan sekarang soalan 3. Kalau soalan 1 tadi Sultan Mahmud bertanggungjawab tu kita masih boleh gunalah, tapi contoh janganlah bagi Sultan Alauddin. Kita kena bagi Sultan Mahmud. Tapi untuk soalan 2 dan 3 kita boleh bagi soalan contoh Sultan Alauddin ni. Okay, macam mana dia orang kata bertanggungjawab dalam menyelesaikan kes curi. Dan kesan dia, pemimpin negara akan dihormati. Kalau pelajar letak saja yang itu salah. Sebab apa? Itu ditujukan kepada watak. Okey, pada pemimpin. Okey, sekarang kita nak kesan kepada negara. Jadi ayat kedua itu telah membantu balik untuk bagi markah. Sebab apa? Negara yang dipimpinnya akan sentiasa aman. Negara akan menjadi aman. Okey, yang itu yang akan bagi pelajar memperoleh markah. Okey, sebab apa? Dia kaitkan dengan negara. Okey, dalam orang kata huraian pelajar, perbincangan, contoh, semua kena kaitkan dengan negara.
Okey, dan kemudian kesan dia pun kena kait dengan negara. Dan kita tengoklah kalau di atas pasal kes curi, apa ayat kesan untuk negara yang sesuai. Contoh dia mestilah negara aman, negara bebas dari kes curi, orang kata pendapatan akan meningkat. Kan? Sebab apa? Dia kaitkan dengan kes curi tadi. Kalau kait dengan orang kata perang, dia punya ada kesan dia. Kalau dia kait dengan ekonomi, ada kesan dia. Jadi pelajar kena sesuaikan ayat kesan tu dengan huraian pelajar. Okey, soalan yang seterusnya kita akan tengok pada kepemimpinan yang ada dekat dalam SBDKL. Tapi di sini dia tanya tentang berdasarkan Encik Muhammad. Jadi kepemimpinan Encik Muhammad. Dan kemudian pelajar juga perlu bagi ayat kepentingan, ayat huraian, ayat contoh peristiwa yang berkait dengan Encik Muhammad dan ayat kesan pada pembangunan negara. Sama juga soalan yang seterusnya. Walaupun soalan dia berbeza tapi masih tetap sama iaitu dia nak fakta dia kepemimpinan Encik Muhammad seperti yang berwarna hijau. Kalau pelajar nak cuba, pelajar ambil je soalan-soalan daripada mana-mana dan cuba highlightkan ikut kod warna yang saya ajar ni untuk pelajar dapat nampak apa kehendak soalan dan apa ayat yang perlu ada untuk bagi pelajar dapat 4 markah. Okey, jadi yang inilah dan kita tengok contoh jawapan dia iaitu contoh berpandangan jauh ataupun berwawasan. Kalau kita tengok jati diri, Cik Muhammad ni memang dia berpandangan jauh dan berwawasan. Tapi kalau kita tengok kepemimpinan dalam perniagaan dia pun memang dia seorang yang berpandangan jauh dan berwawasan. Kalau kita tengok daripada segi ketua keluarga pun kita akan nampak dia berpandangan jauh dan berwawasan. Sebab apa? Dia menghantar anak dia Rahim ke luar negara untuk menuntut ilmu agar dapat menjadi ataupun dapat menjadi pengurus di syarikat Lombong Lembah Tualang. Tapi di sini kita tumpukan kepada perniagaan yang dia buat. Jadi di sini kita bagilah ayat huraian, ayat contoh dia ni berpandangan jauh macam mana. Jadi kita nampak. Okey, dia orang kata dia ada lepas dia dapat tender lada hitam, dia cuba nak buka syarikat Lombong Lembah Tualang, dia nak cuba dalam bidang-bidang yang lain supaya perniagaan dia dapat dikembangkan. Jadi nilai wawasan yang ada pada dia ni menjadikan negara Malaysia. Jadi kan nampak tak kita kaitkan orang kata nilai kepemimpinan yang ada pada Cik Muhammad tu dengan negara, bukan dekat individu dah. Kalau dekat pembangunan insan ialah untuk individu, tapi sekarang sebab pembangunan negara, kita kaitkan pembangunan negara ni dengan negara. Walaupun nilai tu ada pada watak-watak tertentu. Dan kesan dia negara mampu menjana ekonomi dan membangun dengan lebih pesat. Baik, itu sahaja untuk kali ini perbincangan kita dalam bidang dalam pembangunan negara, okey, politik, iaitu politik secara umum dan kepemimpinan. Okey, selepas ini kita akan sambung dengan nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Okey, kalau ada soalan, pelajar boleh tanya dalam WhatsApp group ataupun Telegram. Dan kemudian pelajar boleh juga merujuk nota ataupun skema percubaan daripada negeri-negeri lain yang saya berikan kepada pelajar.